Okey, kita berusul kembali. Saya berbual-bual dengan tetamu kita bagaimana memanfaatkan masa supaya tidak rasa terbazir ataupun masa itu boleh dimanfaatkan, khususnya kita nak menerapkan dan juga menitipkan memanfaatkan masa itu pada anak-anak kecil ataupun mereka yang masih di peringkat persekolahan. Cuti sekolah, apakah perancangan yang sudah pun direncana oleh ibu bapa? Jadi memanfaatkan ataupun motivasi belajar ketika musim cuti persekolahan. Bersama dengan saya adalah Encik Muhammad Firdaus Kamaruzaman untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan ruang dan juga peluang ini. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Salam. Selamat pagi, sihat. Banyak program hari ini Hari ini kita ada 3 program serentak. Ini betul-betul memanfaatkan ruang ruang masa cuti. Betul. Tapi bila kita cakap waktu cuti ni, cuti sekolah tu bukan saja cuti panjang untuk anak-anak. Cuti Sabtu Ahad, hujung minggu juga dianggap sebagai meluangkan masa ya. Jadi sebagai permulaan lah ya. Kita selalu cakaplah kan anak-anak ni mesti dimanfaatkan dengan masa sewaktu cuti sekolah. Tapi apa sebenarnya yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak? Okey, pertama sekali terima kasih banyak Selamat Pagi Malaysia bagi peluang pada saya. Kalau tanya saya, cuti sekolah ni sebenarnya bila kata cuti sekolah, mood tu bukan datang pada hari pertama cuti sekolah. Mood tu dah datang seminggu sebelum cuti sekolah tu dia dah mood cuti sekolah. Jadi kalau tanya macam mana kita nak manfaatkan cuti sekolah, sambil cuti pelajar boleh belajar. Sebenarnya pelbagai aktiviti yang pelajar boleh ikuti. Di mana saya lihat ramai ibu bapa juga turut serta untuk menghantar anak-anak ke program, seminar, camp. Jadi dia mengisi, manfaatkan waktu-waktu tu cuti tu tidaklah kosong, lompong begitu. Jadi boleh ada certain juga saya nampak sekolah juga ada buat kelas tambahan. Jadi cuti dia tu tidaklah orang kata tak ada buat apa. Jadi pelbagai aktiviti pelajar boleh ikuti. Sambil dia cuti, sambil dia belajar. Tapi bukanlah kata cuti tu tak ada langsung rehat. Bermakna ada rehat, cuma dia ada waktu belajar juga. Ada mengisi kekosongan lah. Betul. Tapi trend sekarang ni cuti je mesti hantar kelas tuition. Cuti je mesti ada kelas tambahan. Ini tak masuk kelas tambah sekolah. Tepat. Tuition lagi oleh ibu bapa, kelas sekolah agama, mengaji dan sebagainya. Bila masanya anak-anak ni nak berehat ataupun berada di rumah ni? Kalau tanya saya tuan, yang saya nampak ibu bapa saya faham ada kalanya cuti sekolah bagi ibu bapa ini peluang untuk anak dia tidak terlepas apa subjek yang mereka kata sukar. Jadi ibu bapa melihat ini perlu ada peluang untuk anak masuk. Tetapi bila waktu cuti sekolah saya melihat ada kalanya perlu ada reward. Kita panggil reward. Maksud reward ni ada bila contoh anak pergi kelas ni, kita akan reward pergi wayang, tengok wayang. Jadi sedikit sebanyak anak tu tidaklah merasakan cuti pun kena belajar ke. Dia rasakan okey cuti, lepas ni kita tengok wayang. Lepas ni pergi kelas ni, lepas tu kita boleh bawa pergi jalan-jalan, shopping. Jadi sedikit sebanyak waktu tu anak tak merasakan terbeban dari segi cuti pun kena belajar ke. Dah lah kat sekolah belajar. Jadi dia rasa okey, lepas pergi kelas ni saya nak pergi wayang. Jadi sedikit sebanyak dia akan menyebabkan anak tak terasa sangat yang cuti dia tu asyik belajar je. Ada masa lain jugalah. Betul. Okey, tapi ialah bila kita cakap tentang ibu bapa ni pula kadang-kadang menginginkan supaya anak-anak tu catch up dengan pelajaran, tidak tertinggal ataupun cemerlang dalam pelajaran. Jadi apa sebenarnya cuti sekolah ni sesuai untuk menghantar anak-anak ke kelas tambahan secara insentif ini? Soalan yang menarik. Kalau tanya saya, untuk sekolah yang asrama, terus terang saya kata ke ibu bapa melihat ini waktu sesuai. Paling sesuai. Sebab di asrama anak-anak dah fokus pada belajar dan ibu bapa merasakan cuti adalah peluang untuk anak-anak pergi kelas tambahan supaya boleh tambah nilai lagi. Namun kalau tanya saya, untuk anak-anak juga yang mana jika asrama ataupun harian, dia merasakan kalau hari-hari ada kelas, dia akan jadi macam alamak bila nak rehat. Tapi kalau tanya saya, satu sudut peluang, ada juga bagi satu sudut kita bagi ruang. Ruang tu jangan kita meletakkan setiap hari, setiap waktu tak ada rehat. Macam waktu pagi. Mungkin anak merasakan, okey 8 pagi, pukul 9 pagi baru nak bangun. Tapi pukul 7 pagi dah kena bangun. Macam waktu sekolah juga. Kena ready untuk depan online ataupun hadiri seminar. Jadi kalau tanya saya, untuk satu sudut, untuk ibu bapa ada kalanya yang asrama, dia akan merasakan ini peluang. Tetapi kalau tanya saya, dalam peluang tu ada ruang juga. Beri orang kata, beri satu ruang untuk anak. Mungkin untuk main game ke. Untuk diri dia mereka sendiri. Sebab di sekolah kita tahu kadang-kadang especially yang asrama juga mereka dah padat dengan jadual. Jadi mungkin waktu cuti sekolah inilah adalah waktu dia
untuk diri sendiri. Tapi tidaklah 24 jam itu diberi waktu untuk anak. Mungkin boleh ada selit waktu belajar sikit, waktu waktu untuk bermain ke apa. Ya, kalau mungkin perancangan menghantar anak-anak ke kem ibadah ya. Betul. Kalau di negara luar kita panggil sebagai amalan summer camp. Betul, summer untuk camp. cuti panjang. Betul. Tapi kita ada kem ibadah, kem motivasi, kem kecemerlangan. Bagaimana tuan melihat ini juga satu perkara yang menarik untuk kita fikirkan menghantar anak-anak ini mungkin dalam tempoh seminggu cuti itu 5 hari ke kem kecemerlangan, motivasi dan sebagainya. Menarik soalan itu. Kalau tanya saya apa positifnya jika anak hantar anak ke kem, saya melihat anak tu ada taman nilai. Kadang-kadang dia ada macam kem ibadah. Ya. Taman nilai dekat situ dari segi pengisian agama tu lebih terisi, lebih mampat dan padat untuk anak-anak. Ya. Jadi mungkin bila balik, mungkin dia boleh berkongsi kepada ibu bapa mereka. Anak saya belajar macam ni, saya dapat mengaji macam ni dan sebagainya. Jadi untuk positifnya anak-anak dapat sesuatu nilai baru dalam camp. Contoh survival camp. Anak dapat belajar bagaimana nak buat api ke, wujudkan api ke. Orang kata macam mana masak dalam hutan. Nilai itu tidak ada di sekolah selalunya. Tetapi ada di camp kadang-kadang. Jadi itu adalah nilai tambah untuk anak-anak boleh bawa ke sekolah juga. Berkongsi dengan kawan-kawan. Ya. Tuan juga selalu melaksanakan program-program motivasi, program kecemerlangan? Kalau tanya saya, kita ada buat pelbagai program. Kita ada buat pelbagai program subjek juga dan motivasi kepimpinan juga kita buat. Dan kita ada beberapa sahabat dan tim yang bergeraklah di seluruh Malaysia. Dan juga kalau tanya saya, hari ini saja kita ada 3 program bergerak serentak. Lokasinya di mana? Lokasi satu kita buat secara online untuk subjek di mana kita buat PKSK untuk tahun 6 di mana yang hadiri tadi hampir 900 pelajar. Ibu bapa committed betul. Pukul 7 pagi dah mesej. Cikgu, link mana? 900 pelajar masuk. Ni cikgu nak ke sini. Kita nak ke sini. Jadi kita dah kongsikan dengan sahabat berani. Dan juga program yang kedua di sini. Dan program ketiga, saya ada ceramah di SMK Taman Maluri. Bermakna cuti sekolah ni, even though pelajar pun padat, kita pun padat juga berkongsi. Jadi cuti sekolah ni agak padat juga program-program di Salsia, camp dan sebagainya. Selalu tuan melaksanakan program-program motivasi, camp, kecemerlangan subjek ni bersandarkan kepada dapatan ataupun respon anak-anak ni, apa sebenarnya yang mereka mahukan atau apa sebenarnya yang mereka perlukan untuk proses pembelajaran ataupun untuk proses motivasi diri. Alright, soalan menarik. Kalau tanya saya, anak-anak ini adalah satu anak-anak kita panggil dia dah dikuasai dengan zaman gadget. Jadi bila kita separatekan ataupun asingkan mereka dengan gadget, mereka akan mula merasakan kenapa dia tak boleh ikut arus zaman. Jadi kalau tanya saya, pendapatan saya, anak-anak ini kita perlu orang kata ikut arus zaman. Bermakna kita kena orang kata masuk apa yang dia suka. Kalau ikut cara kita, contoh macam cuti sekolah zaman saya dulu, main bola sepak kat padang, main gasing, main dekat waktu hujan, itu zaman kita. Jadi itu adalah arus zaman kita. Tapi arus zaman pelajar-pelajar, dia berkomunikasi, bukan berkomunikasi secara fizikal, kadang-kadang dalam online. Jadi kalau tanya saya, anak-anak ni kita perlu selarikan dengan zaman sekarang. Supaya dia tak merasa satu pemberontakan, takut dia merontak dalam diri dia, rasa alamak kenapa tak boleh buat dia, tak boleh ni. Jadi kalau tanya saya, arus zaman itu kita kena ikut. Supaya anak-anak ni tidak terlari ataupun tidak merasakan diri dia sebagai orang kata terkongkong. Terkongkong dalam keadaan yang dia sepatutnya lakukan ini tapi dia tak boleh nak lakukan ini. Ya. Tapi ialah zaman sekarang kan teknologi. Betul. Lalu ibu bapa mengeluh anak-anak ni asyik main game. Betul. Itu kadang-kadang ialah kerisauan juga. Betul. Ya, dari segi terjejas pelajaran mungkin ataupun tak ada komunikasi fizikal dengan rakan-rakan, tak bermain di luar dan sebagainya. Jadi apa budaya bermain game ini perlu untuk dikawal selia oleh ibu. Menarik. Kalau tanya saya pun melihat juga, maaf saya kata, kadang-kadang kita pergi kedai makan, anak-anak sekarang, zaman saya dulu, kalau kita pergi makan dengan kawan-kawan, kita borak secara fizikal. Anak-anak sekarang tidak. Dia akan main game, dia borak dalam game, sedangkan kawan dia di depan. Jadi kadang-kadang kita rasa pelik, tapi itu adalah zaman ni. Kalau tanya saya, dia ada positif, dia ada pro and con dia, saya nampak. Tapi untuk lebih kepada kalau tak dikawal, dia akan lebih kepada negatif. Banyak juga ibu bapa mesej ataupun beritahu saya, anak dia sejak zaman online
jarang ada komunikasi. Okey. Sebab handphone tu di tangan 24 jam. Jadi saya kata untuk anak-anak yang begitu kita perlu letakkan satu jadual. Supaya dia tidak terlalu pada gadget dan dia tidak ada gadget. Jadi waktu tu orang kata berkala ataupun berjadual, memudahkan anak-anak ini supaya tidaklah dia merasakan tak ada gadget, dia tak boleh. Ada gadget, dia boleh macam tu. So, bermakna kita kena ada jadual untuk anak-anak ni. Supaya dia tak terjejas banyak perkara. Risau juga benda itu sebenarnya. Kembali kepada memanfaatkan waktu cuti ini untuk ulang kaji pelajaran dan sebagainya. Kita dengar pengumuman, KPM akan mengumumkan SPM akan diawalkan ke bulan Disember kembali. Jadi, sudah pasti jadualnya pack. Sangat. Ulang kaji, nak catch up subjek dan sebagainya. Apa mungkin ini masa-masa yang genting dan kritikal untuk ulang kaji pelajaran dan tuition dilakukan sewaktu cuti persekolahan. Okey, menarik. Kalau tanya saya, terus terang kata sahabat-sahabat saya yang di dalam subjek ke apa, memang padat. Cuti sekolah ni adalah cuti yang dia kata ini paling padat. Sebab ibu bapa dah mula risau sebab diawalkan. Wak Imas sekali kami juga dah merancang pelbagai program. Dari bila diumumkan sehingga malam SPM kita dah ada program dah. Memang semacam kita buat subjek sejarah especially dan kita ada gabungkan beberapa subjek. Kita jalankan secara percuma ya tuan. Tak apa ada sebarang bayaran, kita bantu pelajar-pelajar ni sehingga malam SPM. Ya, ini untuk semua peringkat. Untuk semua sehingga peringkat. Ke SPM. Macam malam ni hari ni untuk tahun 6. Gabungkan guru-guru pakar bantu anak-anak. Dan kita ada juga untuk tingkatan 3 sehingga tingkatan 5 program. Kita dah rancang secara percuma. Okey, Facebook peribadi tuan ada kalau boleh? Ada, Cikgu Fir. Cikgu Fir. Jadi boleh lihat program kita, memang kita update sentiasa di laman sosial kita. Boleh search Cikgu Fir semua. Okey. Nampak comel tu saya lah tu. Yang macam ala-ala penyanyi Indonesia tu, itulah dia Cikgu Fir. Okey, terima kasih Cikgu Fir bersama dengan kami. Terus berbakti dan terus saja memberikan motivasi kepada anak-anak. Kami menghargai usaha keras anda untuk anak-anak kita dan juga anak-anak bangsa kita. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Okey.